Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita bertemu dalam majlis ayah pada hari ini, ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama menyusuri kepada surah Al-Mulk dalam ayat-ayat yang terakhir di hari-hari akhir Ramadan. Untuk kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita terus istiqamah bersama Al-Quran, istiqamah beramal. Moga-moga Allah mengurniakan kepada kita Lailatul Qadar pada malam yang tidak kita ketahui, tetapi kita terus beribadah pada Allah yang kita maklumi pada setiap kali kita membaca surah Al-Mulk ini. Pada hari ini kita akan melihat kepada tajuk kita, Tawakal Seorang Ayah, bersama dengan dua orang panel kita. Yang pertama Al-Fadhil Ustaz Jafri Mahmud. Selamat datang Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Dah lama Alhamdulillah dah Rabbil nak jumpa Alamin. Ustaz. Satu sesi ini alhamdulillah dapat berjumpa, masya-Allah. Alhamdulillah. Ya. Dan juga Ustaz Amir Rahman Abbas, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ahlan ya, sebagai qari kita pada hari ini untuk sama-sama kita mendengar dan juga membaca. Tuan-tuan boleh membuka pada halaman 564 untuk kita membaca ayat 28 hingga 30. Namun sebelum itu, ya, kita akan saksikan video paparan, ya, bagaimana perkongsian Encik Said Tahir bin Said Muhammad daripada UIA yang mempunyai 3 orang anak perempuan, berkongsi pengalaman sebagai seorang ayah dan ada sesuatu yang boleh kita pelajari. Jadi tuan-tuan boleh share di Facebook, kongsikan dan beritahu kepada kawan-kawan, tawakal seorang ayah, tajuk yang penting untuk sama-sama kita membantu ayah-ayah, untuk ayah-ayah mendapat sokongan terbaik dengan panduan surah Al-Mulk. Kita saksikan Encik Said Tahir bin Said Muhammad. Saya datang dari satu keluarga yang besar, adik-beradik saya 9 orang semua sekali, dan ayah saya seorang kerani saja sebenarnya. Dan pertama sekali saya kagumlah dengan beliau kan, macam mana dengan pendapatan seorang kerani boleh membesarkan 9 orang anak kan. Dan ayah saya ni seorang yang nak kata garang tak garang lah, tapi tegas. Tiap waktu sembahyang maghrib kena berjemaah dengan beliau sendiri jadi imam. Daripada kecil sampailah ke, saya rasa kalau beliau ada lagi hari ni lah, memang saya kena seperti itu, kena ikut berjemaah. Tapi bila saya dah tua-tua begini, saya fikirlah, saya kata ayah saya ni tak ada diploma pendidikan, tak ada tak ada belajar ilmu psikologi Islam, tapi beliau boleh mendidik kami semua jadi orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang kenal Islam. Itulah jawapan saya. Ayah saya ni dia dalam bila ada satu situasi yang kita bimbang dan risau, dia akan menenangkan kita lah. Maknanya dia kata tak usah risaulah. Jadi kan maknanya kita kena yakin bahawasanya ada kuasa yang besar di atas, iaitu Allah SWT. Dengan doa kita kan, dan dengan tawakal kita kepada Allah SWT tu, maknanya insya-Allah perkara tu akan selesai. Saya pun begitu juga dengan anak-anak saya perempuan tiga-tiga. Memang bimbanglah anak perempuan kan. Peranan kita sebagai ayah tu memang begitulah caranya, memberikan confidence dan keterangan pada anak-anak. Tapi ayah saya lagi baik daripada saya lah kaedah pendidikannya kan, pasal dengan ayat Quran sebagainya kan. Bila kita bangun lambat kata Allahumma barik fi ummati fi bukuriha kan. Memang sentiasa bila dia menegur tu ada je ayat-ayat Quran kan, hadis Rasulullah. Ketiga-tiga anak saya anak perempuan. Anak perempuan ni biasanya dengan ayah dia ada ketidaksamaan lah. Tapi sedaya upaya saya cuba menasihati mereka, cuba ajak sembahyang berjemaah sebagaimana yang ayah saya lakukan tadi. Dan saya cuba, kadang-kadang kita terpaksa menegur lah.
Bila kita balik dari kebimbangan tadilah. Kadang-kadang anak perempuan ni kebimbangan tu lebih. Marah tu bukan pasal tak sayang, tapi bimbang. Tangisan mereka tu tangisan kita lah. Maknanya bila dia sedih tu, kita pun sedih juga lah. Selepas kita berusaha mencari rezeki di luar kan, ada yang bekerja sampai siang, malam, kita nampak yang kita bekerja di pejabat. Tapi bagi mereka yang bekerja di tengah panas kan dan sebagainya, nak membesarkan anak-anak tu, memang kita percaya kita mesti bertawakal kepada Allah SWT. Allahumma barik fi auladi wa la tadurrahum wa fiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Rabbi habli zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Allahumma barik fi auladi wa la tadurrahum. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatkanlah anak-anak kami dan berilah ketaatan mereka itu kepada kami. Itulah perkongsian daripada Encik Syed Tahir bin Syed Muhammad, Senior Deputy Director di UIAM daripada Universiti Islam Antarabangsa, yang mempunyai 3 orang anak, berpengalaman ataupun berkongsi rasa bagaimana dengan ayah yang sentiasa bersama mendidik pada setiap masa, walaupun seorang kerani tetapi dapat mendidik anak 9 orang. Dan inilah yang kita ingin bincangkan pada hari ini, bagaimana seorang kerani dengan tawakal yang besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu berjaya menghasilkan anak-anak yang juga merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin membaca daripada surah Al-Mulk ayat 28 hingga 30 untuk sama-sama kita melihat permata cahaya yang boleh kita ambil bagi ayah-ayah yang berada di online di depan kaca TV, dan juga bagi ibu-ibu ya yang bersama pada hari ini, untuk sama-sama kita hadamkan ayat 28 hingga 30 bersama dengan Ustaz Amir Rahman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 28 hingga 30. Katakanlah, wahai Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, maka lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir daripada azab yang pedih? Katakanlah, dialah yang maha pemurah, kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertawakal, maka nanti kamu akan mengetahui siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir?
Begitulah 3 ayat daripada surah Al-Mulk. Kita memberi fokus kepada ayat 29 bila Allah mengulang perkataan dialah yang Maha Pemurah. Ustaz Jafri ya, bila melihat kepada ayat ini, mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit ayat 29 ini apa susu galur dalam perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan juga bagi ayah yang membaca ayat 29 ini pada pagi ini ingin mengambil pelajaran daripada ayat 29 ini untuk dipraktikkan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fazrul, terima kasih Ustaz. Dan masya-Allah Ustaz Syamad, bila kita baca ayat-ayat macam ni, tidak lain kita nak menghubungkan keimanan kita kepada Allah dengan Sang Pencipta. Allah meletakkan perkataan Ar-Rahman berulang kali dalam ayat-ayat ini, subhanallah, menunjukkan bahawa betapa pengasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan pengasih itulah kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kebergantungan ini tidak akan tercapai melainkan dengan keimanan. Kalau kita tak beriman, kita tak akan mampu untuk percaya. Kalau tidak ada keimanan, sudah pasti kita tak akan mampu untuk meletakkan kebergantungan. Kalau kita tak percaya kepada seorang, kita tak minta kat dia. Apatah lagi dengan Allahumma salli alaihi wasallam yang kita tidak nampak. Kalaulah tidak kerana iman, sudah pasti kita tidak akan bergantung kepada Allah SWT. Konsep tawakal dia akan bermula dengan iman kepada Allah SWT. Lagi tinggi iman seorang itu, maka lagi tinggilah kebergantungan, lagi tinggilah tawakal dia kepada Allah SWT. Dan Allah cerita dalam ayat tu macam mana Allah nak berbincang, Allah nak tunjuk kepada orang-orang kafir yang menentang Nabi SAW. Kamu tak tengok ke daripada mana sumber air yang kamu dapat? Macam mana air tu subhanallah yang duduk di dalam tanah yang begitu dalam, yang tak mampu untuk kamu capai dengan tangan, yang kamu tak mampu untuk capai dengan cangkul-cangkul kamu. Tetapi subhanallah, Allah mampu untuk mengeluarkan air tersebut yang dapat kamu minum dengan sempurna. Kamu tak mampu untuk melihatkah bagaimana kasih sayang yang Allah berikan kepada kamu. Maka di sana letaklah tawakal kepada Allah dalam setiap urusan kehidupan kita, kebergantungan kita kepada Allah dalam segala urusan kehidupan kita. Nabi SAW gambarkan sebagaimana seekor burung yang keluar dia subhanallah, terbang daripada setiap pagi, sallallahu alaihi wasallam, dan balik dia dalam keadaan perutnya kenyang, sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman kena letak tawakal, kebergantungan dia kepada Allah sebagaimana seekor burung itu, yang bila dia keluar dalam keadaan perutnya lapar, balik dalam keadaan kenyang. Ulama menyebutkan bahawa subhanallah sallallahu alaihi wasallam bukanlah di sana menunjukkan bahawa orang mukmin hanya duduk diam saja tunggu perut kenyang. Burung tu sendiri pun keluar untuk terbang dan pergi mencari makanan. Tapi walaupun dalam usaha dia untuk mencari makanan, dia meletakkan tawakal itu kepada Allah SWT. Dan Allah lah yang akan mengurniakan kelebihan-kelebihan dan apa saja rezeki yang Allah nak tentukan untuk dia apabila dia meletakkan kebergantungan dia kepada Allah SWT. Ulama menyebutkan bahawa subhanallah, bergantungnya seorang itu kepada Allah SWT seumpama bergantungnya seorang anak, baby kepada ibunya. Dia macam mana keadaan pun, sallallahu alaihi Muhammad, dia akan duduk di bawah pangkuan ibu dia. Dia lapar, dia menangis, dia minta pada ibu dia. Dia nak buang air dia menangis, dia minta pada ibu dia. Dia tak minta pada siapa-siapa walau ada ramai orang di sekeliling dia. Dia akan minta pada ibu dia. Sebab bagi dia merasakan bahawa ibu dia sahajalah yang mampu untuk menyelesaikan segala masalah dia. Tuan-tuan, babynya demikian. Dan kita subhanallah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kita bergantung kepada Allah, letak diri kita seumpama baby dengan ibu dia. Apa saja dalam kehidupan kita, mulakan dengan permintaan kita kepada Allah. Kita berusaha, berikhtiar, di sana kita meletakkan tawakal bahawa Allah lah yang akan mengurniakan segala kebaikan, segala rezeki yang akan memenuhi segala keperluan dalam kehidupan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan ini manfaat. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Jafri untuk berkongsi ya tentang apakah peranan bagi seorang ayah ya, perlu kalau boleh dia sebenarnya cabaran Ustaz ya kadang-kadang ialah ayah yang mungkin sebentar tadi kerani ya. Jadi biasanya kerani tak belajar tinggi, jadi tawakalnya itu tinggi kepada Allah. Tapi ada pula orang yang bila dia makin belajar tinggi, dia rasa dia boleh rancang macam-macam, project management, apa lagi dia pakai SWOT lah, analisis sebagainya. Pasal dah berapa banyak sangat dia punya ilmunya itu, kadang-kadang dia punya tawakal dia itu ya, dia tak berapa sangat. Dia cepat marah kalau benda tak jadi, pasal dia kata saya dah belajar tinggi sampai ke Harvard. Kan. Saya dah berfikir sampai tinggilah ni kan. Jadi bila benda tak jadi tu, kadang-kadang anak tu, kalau ayah dulu
ayah dulu banyak berdoa apa sebagainya pasal mungkinlah dia belajar ilmu tu tak berapa tinggi. Tapi kalau zaman sekarang kadang-kadang mak atau ayah tu dia nak nak istilahnya dictate kan anak tu sampai ke mana pergi pun mesti kawalan mak ayah. Macam mana ilmu dan iman itu berkait sebenarnya? Silakan. Allahumma salli Muhammad. Dalam bab tawakal ini, dia bukan cerita kaya miskin, Ustaz. Bukan. Kadang-kadang Allahumma salli Muhammad, ada orang sangat kaya. Ya. Dia punya kelebihan Allah berikan dalam kehidupan dunia dia, dia mempunyai harta yang begitu banyak. Betul. Tetapi tawakalnya juga tinggi. Demikian juga dalam keadaan orang miskin, salli alaihi Muhammad. Juga kadang-kadang dalam keadaan dia miskin sendiri pun dia tidak ada tawakal kepada Allah SWT. Dia pergi meminta-minta, dia pergi merayu, minta salli alaihi Muhammad, minta itu, minta ini, sebagainya kan. Salli alaihi Muhammad selalu komplain dengan apa yang dia ada, tidak ada tawakal kepada Allah. Jadi sebenarnya bukan isu kaya atau miskin, tapi sebenarnya ialah isu keimanan kepada Allah. Lagi tinggi iman seorang itu, maka lagi tinggilah tawakal dia kepada Allah SWT. Tuan-tuan, tak ada antara manusia yang ada dekat alam dunia ni, salih alaihi ada dua manusia yang dia nak seorang tu lebih daripada dia. Yang pertama seorang guru. Guru dia akan nak anak-anak murid dia lebih daripada dia. Yang kedua ialah seorang ayah. Salih alaihi seorang ibu ataupun seorang ayah. Dia mesti nak anak-anaknya itu lebih daripada dia. Dia sanggup berkorban apa saja dalam hidup dia asalkan anak-anak dia itu duduk dalam keadaan yang istimewa, yang baik. Dulu ada satu kes di negeri Kedah, seorang yang sangat miskin. Kita ada satu grup NGO pergi buat ziarah Salih Alaihi Muhammad. Masuk ke dalam perkampungan dan ada jumpa satu rumah. Rumah ni pun dah sengit dah lah. Rumah sangat daif lah. Yeah. Subhanallah. Dan ayah dia kerja NGO. Saya tahu NGO. Noreh getah orang. Oh, ini kan NGO yang tu. Dia go tu. Jadi subhanallah tuan-tuan. Allahumma salli alaihi Muhammad. Dan waktu tu pendapatan sangat sedikit disebabkan oleh masalah macam-macam lah Ustaz Syahmat. Dan Allah SWT dia meminjam RM10. Dia meminjam RM10 untuk membeli beras dan garam. Ustaz, dia masak nasi Salih Syahmat, kemudian dia masak nasi dengan garam. Dan dia bagi anak-anak dia makan dalam keadaan dia tak makan. Ustaz, ini contoh yang kita tengok dalam masyarakat. Seorang ayah yang sanggup berkorban apa saja untuk anak-anak dia. Dan ini berlaku dalam masyarakat, subhanallah tuan-tuan. Seorang ayah yang sanggup berkorban apa saja asal anak-anak dia mendapat manfaat. Ayah ni sanggup keluarkan habis. Kita tengok anak-anak yang melanjutkan pelajaran ke universiti. Ibu ayah sanggup untuk menggadaikan tanah yang semata-mata tanah itulah yang dia miliki. Semata-mata untuk melihat anak-anak berjaya. Ayah tak pernah komplain. Ayah tak pernah sebut. Ayah tak pernah ungkit apa yang dia beri. Inilah Salih alaihi wasallam karakter seorang ayah. Ayah sakit. Ayah tak pernah mengeluh sakit dia dapat anak-anak dia. Sebab dia tak nak anak-anak dia nanti susah hati dengan kesakitan ayah. Ayah pernah demam. Ayah pernah lapar. Ayah tak pernah sebut dia lapar di hadapan anak-anak dia. Sebab apa? Sebab dia tak nak anak dia berasa kesusahan seorang ayah. Ayah akan berkorban apa saja demi anak-anak. Dan subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli alaihi. Inilah pengorbanan seorang ayah yang kita duk tengok, sebuah yang kita dapat perhatikan, dapat kita rasai. Dan semuanya tuan-tuan, subhanallah, kalaulah pengorbanan ini tidak disertakan dengan iman kepada Allah, tidak mengharapkan belas kasihan Allah. Allah meletakkan perkataan Ar-Rahman itu berkali-kali dalam ayat tawakal ini, subhanallah. Kalaulah seorang ayah yang berkorban apa saja tapi tidak relate dengan Ar-Rahman, sifat Ar-Rahman, pengasih penyayang, maka rugilah dia, rugilah dia, masya-Allah. Alangkah cantiknya seorang ayah yang berkorban apa saja dalam hidup dia, dan dia sambungkan, dia hubungkan perkataan Ar-Rahman Allah. Kemudian bawa kepada tawakal kepada Allah dalam kehidupan dia, masya-Allah. Subhanallah, pengorbanan itu tidak jadi sia-sia. Anaknya akan dilimpahkan dengan barakah. Anaknya akan dikurniakan rezeki yang baik. Bukan sekadar anaknya rezeki yang baik, bahkan ayahnya sendiri juga akan menumpang barakah daripada apa yang diusahakan, apa yang akan diperolehi oleh anak-anak tersebut. InsyaAllah Ustaz, mudah-mudahan jadi manfaat. Wallahu a'lam. Jadi perkataan Ar-Rahman dan tawakal itu dua perkataan yang amat penting bergabung Ustaz ya. Maksudnya tawakal ayah perlu diasaskan kepada kasih sayang, bergantung kepada Ar-Rahman ya. Kesungguhan setiap hari. Kita yakin bahawa ayah-ayah memang kalau bekerja mencari nafkah, nak memberi yang lebih kepada si anak itu, ia berada di mana-mana ya. Dan apabila ia bergantung kepada Ar-Rahman seperti yang Ustaz Jafri nyatakan tadi, ianya akan diangkat
ya, setinggi-tingginya, dan lebih daripada itu mungkin kadang-kadang anak dapat hargai ustaz ya bila ayah dah pergi. Betul. Macam Encik Said Tahir tadilah. Tapi kadang-kadang bila ayah dekat depan, ya, ayah kat depan tu anak, ada anak lelaki, anak perempuan ke, dia kan dia nak tunjuk bahawa ayah tak faham, ayah tak bagi apa yang saya nak. Perkara-perkara begini, perkara yang mungkin macam mana ayah nak uruskan pada anak. Pasal ayah dah bertawakal dah ni. Ya. Kan? Tapi bila anak tu dia bukan tawakal pada Allah, dia tawakal pada ayah pula. Macam mana ayah perlu bercakap ataupun senyap saja. Doa je lah, nanti satu hari nanti aku meninggal nanti dia fahamlah. Macam tu ke macam mana? Sila. Baik, Allah Subhanahu. Betul tuan-tuan, betul Ustaz dan Salih Muhammad yang dirahmati oleh sekalian Ustaz Muhammad. Di sana pentingnya peranan seorang ayah dalam memahamkan anak kepada ilmu. Itu Allah menyebutkan qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan jagalah anak-anak kamu daripada api neraka. Salih Muhammad. Allah sebut wa'mur bis salati wastabir 'alaiha. Ajarlah, perintahlah kepada kamu, perintahlah kepada ahli kamu, anak-anak keluarga kamu untuk solat dan kamu bersabarlah dengan dia. Ini perintah-perintah yang kalau kita melakukan perkara tersebut, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak anak kita juga faham dalam keadaan dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz dan tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita tengok kita pernah melalui kesilapan-kesilapan dalam kehidupan kita. Waktu kita muda-muda dulu, kita pernah buat salah dan kita pernah buat silap. Tuan-tuan, kita pernah melalui lorong-lorong gelap dalam kehidupan kita. Dan Masya Allah, bila kita sudah sampai ke satu usia yang kita punya anak-anak, kita tak mau lagi patah balik ke dalam ruangan ataupun duduk dalam kegelapan tersebut. Tuan-tuan, kita pernah melakukan kesilapan dan subhanallah, kita tak mahu anak kita mengulangi kesilapan yang sama. Anak kita lalu jalan yang sama. Tempat yang kita pernah pergi, kita tak mau anak kita pergi ke tempat itu. Benda yang kita pernah tengok, kita tak mau anak kita tengok benda yang sama. Maka subhanallah, di sana apa yang kita buat? Kita sering saja menghalang mereka daripada melakukan perkara tersebut. Jangan buat macam ni, jangan buat tu, jangan pergi situ, jangan pergi sini. Apa yang anak-anak kita akan respon? Ayah kongkong. Ayah tak faham. Ni jiwa kami, ni jiwa orang muda. Ayah dah tua, ayah dah tak rasa. Kadang-kadang dia luahkan kekecewaan itu kepada kawan-kawan dia. Kadang-kadang kita tengok mesej-mesej yang kita tengok yang dia apa yang dia post di Instagram dia, di Facebook dia, luahan perasaan ketidakpuasan hati dia kepada ayah dia. Seorang ayah, tuan-tuan, ayah akan bangun di tengah malam menangis dengan apa yang dilakukan oleh Salih Ahmad. Tuan-tuan, kita dulu masya-Allah Salih Ahmad, tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok anak-anak kita tak mau sembang dengan kita. Anak-anak kita tak mau pegang tangan kita. Anak kita kalau sembang dengan dia, kita sepatah kita cakap, sepatah dia cakap dengan kita. Kita kecil hati. Kita kecil hati, tuan-tuan, Salih Ahmad Ustaz. Kita nak, kalau kita sembang, kita harap dia nak bercakap lebih banyak dengan kita. Tapi tuan-tuan, dia tak mau. Kalau cuti-cuti dia balik, dia tak mau duduk dengan kita. Dia kadang-kadang dia sanggup untuk duduk di rumah kawan-kawan dia. Kenapa demikian, tuan-tuan? Subhanallah, putusnya hati kita dengan dia, masya-Allah. Kita rasa sedih, masya-Allah. Betapa dia meraihkan kawan-kawan dia, meraihkan orang lain, tapi tidak kita. Tak sama macam kita dengan ibu ayah kita dulu. Tuan-tuan, cuba kita nilai balik sebenarnya apa yang pernah kita lakukan dulu terhadap ibu dan ayah kita. Mungkin ini satu balasan ataupun satu cerminan kepada apa yang telah kita lakukan dulu. Tuan-tuan, Allahumma shalli oleh yang demikian, apa yang kita kena buat, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, terangkan kepada anak kenapa kita tak izinkan demikian. Bagi tahu kepada anak kenapa kita tak justify dia dengan justify yang berkaitan dengan agama. Jangan sekadar kamu ikut sudahlah. Tapi ya tanya banyak-banyak kamu ikut sudahlah. Tak, cuba justify apa kesan dia kepada agama kamu. Mungkin waktu itu dia tak akan faham, tapi satu hari dia akan faham. Ustaz sebut tadi ni, tak apalah Ustaz, kita biarlah nanti bila dia besar nanti dia rasalah macam mana. Kita melepaskan demikian akan menyebabkan kerosakan dalam hidup dia. Dia akan rosak. Satu hari ya dia akan rasa, tapi dalam tempoh itu dia akan melakukan kesilapan demi kesilapan. Dia akan protes. Tuan-tuan akan tengok anak-anak kita akan protes, anak-anak kita akan memberontak, anak-anak kita akan jadi rebellious sebab dia tak faham. Cuba tuan-tuan fahamkan. Kalau dia tak dapat faham 100% pun, dapat 50% pun tak apa dah, cukup dah. Paling tidak ada unsur pemahaman tersebut dan akhirnya nanti dia akan faham. Dulu mak kita dia sebut dekat kita, mak kita tak pandai, mak kita mungkin tak belajar agama macam kita.
Kita ni belajar dekat TV-nya, belajar dekat radionya, belajar macam-macam YouTube, sumber macam-macam, dapat maklumat macam-macam. Mak kita mungkin tak dapat sumber macam tu. Apa dia buat? Salih ala si Muhammad. Dia buat apa? Dia pesan kat kita satu benda aja. Dia pesan, kalau kamu nak dia apa pun, kamu jangan tinggal solat. Ingat kita perkataan mak kita macam tu. Kan Ustaz? Kamu nak pergi kerja mana pun, kamu jangan tinggal solat. Kamu nak buat apa pun, jangan tinggal solat. Sebab bagi dia, dia faham bahawa solat itu adalah kunci, solat itu adalah tapak, solat itu adalah asas yang seorang itu tak akan hanyut ke mana-mana. Demikianlah mak ayah kita cuba untuk memahamkan kita dalam kehidupan kita. Basic dan asas dia ialah untuk balik kepada agama Allah SWT. Jadi jawapannya Ustaz, apapun penyelesaian nak kita sampaikan, apapun cara untuk kita sampaikan, apapun cara untuk kita betulkan di sana, tolong fahamkan anak-anak bahawa di sana adanya Allah yang sifatnya Ar-Rahman. Kalau tidak ada mak ayah sekalipun, dia tetap ada Allah yang akan mengurniakan kepadanya rezeki. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Jafri untuk berkongsi bagaimana menguruskan jika anak sendiri, ya, anak kita, si ayah mungkin dah tawakal, si anak pula yang dia mengharapkan ayahnya memenuhkan segala keinginannya, dan kalau tak dapat dia memberontak. Perkara ini yang kita ingin bincang lagi selepas ini, namun kita berehat sebentar kerana kita yakin bahawa sebenarnya tawakal adalah satu topik yang amat penting untuk membina keluarga masuk syurga sekeluarga, insya-Allah. Kita berehat sebentar dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله Kembali kita dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Pada hari ini kita membincangkan surah Al-Mulk ayat yang ke-29, bagaimana Ar-Rahman, iman dan tawakal, tiga kata kunci penting dalam ayat ini untuk kita sama-sama, bagi ayah-ayah yang berada di atas talian, ibu-ibu yang ada bersama menemankan. Saya cadangkan untuk dikongsikan lagi perkongsian hari ini, ya, di Facebook, untuk sama-sama kita melihat sebenarnya kefahaman tentang tawakal. Satu, untuk ayah, dalam masa yang sama ia juga penting untuk ibu dan juga anak-anak, kerana apabila konsep tawakal ini tidak difahami dengan benar, kesannya si ibu mungkin akan menekan si ayah, ataupun si anak mungkin akan menekan si ayah. Ayah, saya nak iPad, orang lain ada iPad, mengapa saya ni masih lagi pakai kertas biasa saja. Perkara-perkara itu amat penting untuk diberi penekanan dalam sebuah rumah tangga bahtera menuju ke syurga Allah SWT. Dalam masa yang sama, anak ini akan pergi ke sekolah. Mungkin kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Amir Rahman sebagai seorang pendidik, ya, yang menjaga ramai pelajar. Biasalah Ustaz, ya, bila dekat rumah kadang-kadang dia dengan ayah dia. Kalau anak-anak yang pergi pelajar asrama penuh contohnya, kan, dengan ayahnya, mungkin ayahnya boleh terangkan ataupun dia senyap saja. Tetapi bila dah sampai ke sekolah, terutama kalau sekolah menengah ni jadi senior, kan, kalau ayah duduk kat rumah tak bagi ataupun dia tak dapat apa yang dia nak, dia bawa dia punya revenge itu, yang dia punya tak puas hati itu, ke sekolah. Dekat sekolah lah yang dia tunjukkan kepada junior-junior dia. Dan kalau ustaznya pula menegur dia, dia buat sesuatu yang lain, kan. Pasal jiwa remaja itu dia sedang nak mencari dan dia rasakan bahawa dia paling betul dalam dunia ini. Jadi macam mana ustaz ketika di sekolah menengah di Smart Labu, kan, Smart Labu, mesti ada pengalaman itu, ataupun mungkin juga pengalaman guru-guru lain menanamkan perkara ini pada pelajar. Pasal ia bukan sekadar boleh ceramah begitu saja, kan. Macam mana teknik yang Ustaz gunakan agar pelajar tu dia ada kumpulan ustaz, cikgu, yang pelajar dia boleh tengok tu dia hormat.
Ada satu tu lagi dia bukan hormat, dia takut kan. Dia baik, lepas tu dia buat balik semula hal dia. Boleh Ustaz berkongsi? Ya. Terima kasih. Saya pun tak tahu Ustaz Fazrul. Saya ni guru yang pelajar takut ke atau Yang pelajar mana satu? hormat ke. Kita pun tak dapat nak pasti sebab dia berbeza atas tiap-tiap individu pelajar tu sendiri. Ada pelajar mungkin yang rapat sikit dengan kita ataupun kita selalu tegur dia berbual, dia pandang kita sebagai orang yang dia segan. Ya. Ada pelajar yang kurang rapat, mungkin dia ada rasa takut. Tapi dalam ramai-ramai pelajar, saya kira masalah tu ada tapi tidak begitu ketara. Memang ada yang sengaja buat sesuatu yang kita kata jangan, dia buat lagi. Kita jangan buat lagi. Biasanya kita akan rujuk pada kaunselor lah. Tapi kadang-kadang ada ketika-ketika tu peranan kita sebagai guru agama lah. Kadang kita kena, saya cubalah, kita cuba buat, kita jumpa dan saya selalu apa yang saya buat lah. Kalau saya nak tegur pelajar, saya mesti akan panggil di surau. Di surau. Tidak di bilik yang menggambarkan sesuatu. Sebab contoh kalau bilik pulang kanan ham, dia akan gambar bilik ini adalah kena hukuman ataupun kena rotan. Kalau bilik pengetua, ini nak kena buang sekolah. Kalau bilik kaunseling mungkin dia ada gambaran-gambaran. Tapi saya rasa di surau adalah satu tempat yang sangat natural sebab kita akan sentuh apa-apa saja di surau. Dan saya pernahlah panggil dan berborak dan bertanya. Kita tahu bahawa memang ada yang dia di rumah dia tak dapat demikian. Dan dia buat protes tu di sekolah. Jadi saya kira pendekatan secara seperti Ustaz Jeffrey sebut tadi, antara hati dengan hati tu sangat penting. Kalau di rumah bapa dengan anak atau ibu dengan anak, kita di sekolah kita kena cuba menggerakkan hati kita dengan hati pelajar. Dia macam orang baca taranum juga Ustaz. Orang yang membaca konsep bertaranum ni bukan nak dengar bacaan tu sedap. Tapi dia nak cuba bawa hati dia yang membaca dengan hati orang yang mendengar tu bersatu. Walaupun mungkin dia tak apa faham. Jadi begitu juga dengan pelajar ataupun remaja. Jadi di sekolah kita lah sebagai ayah. Jadi saya kira pendekatan dengan bercakap dan ada sentuhan, sekarang tak boleh sentuh lah. Dan bercakap di tempat yang saya kira sangat natural, iaitu surau atau masjid dan sebagainya, adalah satu medium yang kita boleh kendurkan. Yang mana kita bincang dalam siri lepas yang ada sayap buka dan sayap tertutup tu, saya kira di situlah tempat untuk kita kempiskan dia punya kekejangan ataupun yang tegang itu, dan saya rasa alhamdulillah sedikit berjaya. Jadi itu antara tips yang penting bagi pendidik lah sebenarnya ya, bila bercakap tentang nak menegur ya. Memang betul lah, kalau bilik kaunselor satu hal, bilik PKM ya, bilik pengetua, semua bilik-bilik itu ada stigma yang tersendiri. Jadi bagi para pendidik yang bersama pada hari ini, selain daripada mendidik anak di rumah ya, kalau kat rumah tu bilik-bilik tu tak adalah stigma sangat kan, tak ada bilik ni mesti kena sebat ke bilik ni. Tetapi kalau bilik di sekolah ini ia memberi kesan, dan perkara-perkara seni ini perlu diambil perhatian kan. Kalau tidak, pelajar itu yang bersedia untuk belajar pun dia akan menutup pintu hatinya untuk terus memajukan diri sendiri. Jadi bercakap tentang tawakal, kita ada satu lagi ayat daripada surah At-Talaq ayat 2 hingga 3 ya. Ayat ini biasa orang kata ayat 1000 dinar yang di kedai mamak ada tampal tu kan ya. Tetapi kita nak baca ayat ini untuk kita memahami ya secara jelas apakah kaitan tawakal, mengapa tawakal ini amat penting sebagaimana yang Allah janjikan dalam surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Silakan Ustaz Amir. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن
يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 2 dan 3 daripada surah At-Talaq. Kemudian apabila mereka hampir tempoh iddahnya, maka bolehlah kamu memegang mereka dengan cara yang baik atau lepaskan mereka dengan cara yang baik, atau adakanlah dua orang saksi yang adil di antara kamu. Hendaklah kamu menjadi saksi menyempurnakan persaksian itu kerana Allah semata-mata. Dengan hukum hakam yang tersebut diberi peringatan dan pengajaran kepada sesiapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, dan siapa yang bertakwa kepada Allah dan meninggalkan larangannya, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar daripada segala perkara yang menyusahkan, serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Dan ingatlah, sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah, tawakal, maka Allah cukupkan baginya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikendakinya. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Ayat yang amat powerful Ustaz ya, hadir dalam satu surah yang sensitif sebenarnya, iaitu dalam dunia ini dua perkara sensitif, perang ya yang orang tak suka tapi kalau perlu berlaku, dan yang keduanya konflik di dalam rumah. Satu konflik di luar rumah, satu lagi konflik dalam rumah, namanya at-talaq, perceraian. Tetapi muncul ayat ini dan ada perkataan tawakal sekali lagi yang mungkin nak minta Ustaz jelaskan surah At-Talaq, apa kaitan dengan tawakal dan apa yang ayah boleh belajar daripada sini. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tengok ayat ni menceritakan tentang tawakal yang dihubungkan dengan hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yattaqillah, siapa yang wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kunci kepada tawakal yang sempurna ialah takwa. Apa yang kita boleh faham daripada takwa ni ialah sallallahu alaihi Muhammad, apa yang Allah perintah semua dia buat. Apa yang Allah larang semua dia tinggal. Tuan-tuan, nak mengharapkan kesempurnaan dalam kehidupan, nak mengharapkan rezeki yang baik dalam rumah tangga, nak mengharapkan suasana kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tolong pastikan seluruh daripada ahli keluarga kita bertakwa kepada Allah SWT. Kadang-kadang kita tengok ayat ni orang gantung dekat kedai-kedai kan. Kedai. Dekat gerai-gerai gantung kat belakang. Tanya tu ayat apa tu? Dia kata ni ayat 1000 dinar Ustaz. Subhanallah. Pelaris ni Masya Allah. Sallallahu Muhammad. Tapi kita tengok dia pun tudung pun tak pakai kan. Kadang-kadang dia pun tak tutup aurat dengan sempurna. Dia mengharapkan rezeki yang turun melalui ayat itu, sedangkan dia sendiri tidak bertakwa kepada Allah SWT. Apa yang Allah perintah dia tak buat, apa yang Allah larang dia buat. Lepas itu dia mengharapkan Allah memberikan rezeki. Ya, boleh rezeki datang kepadanya. Tapi kita ingat, dalam keadaan kita bermaksiat kepada Allah, Nabi SAW sebut, kamu mendapat rezeki dalam keadaan kamu bermaksiat kepada Allah, fahuwa al-istidraj. Itulah istidraj, kata Nabi SAW. Maka tuan-tuan, saya nak mengharapkan ibu-ibu dan ayah-ayah di sana, ayahlah terutamanya, yang menjadi tonggak kepada keluarga, yang menyediakan keperluan dalam kehidupan anak-anak, kehidupan dalam keluarga. Tolong pastikan diri bertakwa kepada Allah. Tolong pastikan seluruh ahli keluarga kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Allah SWT, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan jaga ahli keluarga kamu daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kunci kepada rezeki yang sempurna, kebaikan yang sempurna, apa yang Allah berikan kepada kita ialah takwa kepada Allah SWT. InsyaAllah, tawakal yang sempurna akan terhasil daripada takwa yang sempurna, insyaAllah. InsyaAllah ya, dengan takwa itu, kalau katakan daripada surah Al-Mulk tadi, kita beriman pada Ar-Rahman, membawa pada tawakal yang terbaik. Ya. Kalau di sini Allah tambah lagi dengan takwa kepada Allah itu, tawakal itu akan memberi kesan fahuwa hasbuh, cukup kepada seseorang itu. Dia dalam keadaan sekarang pandemik kan, dalam keadaan anak-anak kadang-kadang pergi sekolah, lepas tu duduk rumah kan, PDP dia keliru kan. Yang ini dia
mak ayah sekarang ini ya, dia akan rasa bimbang sangat Ya. kan. Itu belum lagi cakap tentang ekonomi, tentang PKP, PKPB, kemudian dia tutup buka kan. Jadi sebenarnya ayat ini bila bercakap tentang takwa, Allah akan cukupkan, ada kaitan yang mungkin Ustaz boleh cerahkan kepada ayah-ayah pada saya lah terutamanya kan. Silakan Ustaz. Masya Allah, sungguh tuan-tuan, beberapa ketika ini kita berhadapan dengan ujian-ujian yang agak berat lah. Seorang yang ada anak-anak di rumahnya boleh berhadapan dengan suasana. Dulu marah sangat dengan cikgu dekat sekolah. Oh, anak saya yang betul, cikgu yang salah. Dapat 2 minggu je dia suruh jaga anak dia sendiri kat sekolah, kat rumah baru dia tahu macam mana Baru langit tahu. tinggi rendah, dia kata kan. Allah SWT. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, sungguh kerisauan ini tak akan habis. Kita duduk dalam masyarakat, ustaz pun duduk dalam masyarakat. Kita tengok macam mana ramainya anak-anak muda yang rosak kadang-kadang hanya disebabkan oleh handphone, oleh gadget. Ada kes yang umur 14 tahun ustaz dah pun mengandung. Disebabkan oleh maklumat-maklumat yang dia dapat ataupun hubungan yang dia lakukan, yang apa yang dia dapat ada daripada handphone. Kita berhadapan dengan suasana ini di rumah kita, subhanallah. Kita takut tuan-tuan. Saya sendiri pun takut. Saya ada anak-anak perempuan. Salih alaihi wasallam. Saya ada anak-anak perempuan saya duduk di rumah saya, subhanallah Ustaz. Yang kita tak tahu apa yang boleh berlaku dekat dia di luar pada rumah. Siapa yang dia berhubung sebagainya. Tuan-tuan, masya-Allah salih alaihi wasallam, tuan-tuan, selain daripada kita meletakkan salih alaihi wasallam mengambil tanggungjawab untuk memberikan agama yang sempurna kepada anak-anak kita. Jaga sebaiknya, didik anak-anak kita, fahamkan mereka dengan agama. Nanti dekat akhirat Allah tak tanya anak kamu dapat berapa, kamu anak dapat apa. Allah tak tanya apa yang kamu ajar pada anak kamu. Selain daripada tu, tolong pasakkan ke dalam hati-hati mereka bahawa Allah melihat apa yang mereka lakukan. Allah mengetahui setiap apa yang mereka lakukan. Hubungkan, subhanallah tuan-tuan, duduklah dengan anak-anak, peganglah tangan mereka, peluklah mereka, fahamkan mereka dengan agama, bisiklah kalimah-kalimah Allah dalam telinga-telinga mereka. Buka kitab-kitab di hadapan mereka supaya mereka faham bahawa hidup mereka itu bukan sendirian dan bergantung kepada ibu dan ayah semata, tetapi subhanallah di sana ada Allah yang maha hebat, yang maha ar-Rahman, yang ar-Rahim, yang sentiasa memenuhi segala keperluan dalam kehidupan. Pasakkan itu dalam hati-hati mereka, insya-Allah. InsyaAllah, terima kasih diucapkan pada Ustaz Jafri ya. Untuk kita perlu ada kebimbangan ya. Makin kita bertawakal kepada Allah, kita bimbang apakah yang berlaku kepada anak generasi kita ya. Itulah kebimbangan yang ditunjukkan oleh Nabi Yakub juga ya, dan kebimbangan itu sampai ke hujung hidupnya masih lagi bertanya, kamu ni nak beribadah kepada siapa ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 132. Dan kita berdoa pada Allah SWT agar ayah-ayah yang bersama pada majlis ayah pada hari ini adalah ayah yang ada bimbang. Bimbang itu penting, kerana kalau tak ada bimbang, pandai-pandailah kamu nanti. Sebenarnya anak memang tak pandai ya. Peranan ayah lah yang ada sedikit amanah dan ilmu yang diberikan. Dengan program pada majlis ayah ini pada siri-siri akan datang, harapnya sebulan ini tuan-tuan yang mengikuti majlis ayah ini cuba untuk berusaha mendidik anak agar tawakal yang kita dah ada itu juga kita transfer. Transfer tu bukan main transfer pakai USB je Ustaz ya. Perlukan pendidikan berkala agar takwa, keimanan pada Ar-Rahman itu meningkat dari masa ke semasa dan difahami, dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala pada kali ini. Saya menjemput Ustaz Jafri untuk kita berdoa, mohon Allah izinkan kita menjadi ayah memimpin ke syurga. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala ashabi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Zal Jalil Ikram, Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Engkau ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah, Engkau pandanglah kami ya Allah dengan pandangan kasih sayang dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami sudah mula berpaling wajah mereka daripada kami ya Allah, menjauhkan diri daripada kami ya Allah. Ya Allah, mungkin itu disebabkan apa yang telah kami lakukan terhadap ibu dan ayah kami dahulu, satu ketika dahulu ya Allah. Ya Allah, ibu kami, ayah kami berusaha sebaik mungkin sedaya upaya untuk memberikan segala kebaikan dalam kehidupan kami ya Allah. Membesarkan kami dengan penuh kasih sayang ya Allah. Namun tidaklah kami balas ya Allah dengan apa yang mereka lakukan itu ya Allah. Melainkan kami telah menggores hati-hati mereka ya Allah. Ibu kami menangis kerana kami ya Allah. Ayah kami menangis kerana kami ya Allah. Ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa kami terhadap ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Azad ya Ikram.
Engkau kurniakan kepada kami anak-anak, Ya Allah, sebagai amanah yang perlu kami laksanakan, Ya Allah. Namun, Ya Allah, kami tak mampu untuk memberikan yang terbaik, Ya Allah, terhadap anak-anak kami, Ya Allah. Ya Allah, Kau bimbinglah anak-anak kami, Engkau pimpinlah mereka, Ya Allah. Mereka lah aset yang kami ada dunia hingga akhirat, Ya Allah. Ya Allah, kami tidak mampu untuk memberikan yang terbaik untuk mereka, Ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, Ya Allah. Kerana kami tidak dapat menunaikan amanah ini sebaiknya, Ya Allah. Engkau peliharalah mereka, Ya Allah. Engkau jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, Ya Allah. Keluarga yang mawaddah, Ya Allah. Keluarga yang rahmah, Ya Allah. Keluarga yang sentiasa mendapat pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu, Ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, Ya Allah. Bimbinglah kami, Ya Allah. Pilihlah kami daripada kalangan hamba-Mu, Ya Allah, yang Engkau pandang dan Engkau kasih, Ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa alaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Jafri Mahmud yang berkongsi pada hari ini, Ustaz. Terima kasih banyak ya, dan juga kepada Ustaz Amir Rahman Abbas sebagai qori jemputan kita pada hari ini untuk sama-sama kita membina ayah yang bertawakal, yang mampu, yang memahami sebenarnya pergantungan kita untuk anak-anak ini bukanlah kepada kita tetapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akan memberi kecukupan, memberi bantuan dalam hidup berkeluarga kita. Inilah kesedaran yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran untuk ayah-ayah terus berjuang dalam keluarga dalam memastikan nafkah dari segi fizikal tetapi juga dari segi spiritual untuk anak-anak, emosi itu dipenuhi. Dan tuan-tuan boleh menghubungi nombor hotline untuk bersama-sama kita berkongsi rasa, berkongsi cadangan idea agar usaha ini adalah usaha kita bersama menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi insya-Allah dalam episod akhir pada bulan ini untuk majlis ayah, untuk kita menyelesaikan ayat yang ke-30 daripada surah Al-Mulk. Moga-moga ini mendapat manfaat pada semua. Kita bertemu lagi majlis ayah, ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga.